Z dapat 1 je. Okey, Mama Z dapat 1. Salin semula soalan, darab differentiate power respect to X. Jadi Mama Z akan dapat del F del X sama dengan E kuasa X tambah 2Y. Okey, tu baru del F del X. Mama Z kena buat sekali lagi. Bila buat sekali lagi, dia akan jadi del 2F. Del X2. Seperti soalan warna biru. Okey, Mama Z akan ulang lagi sekali. Salin semula soalan sebiji sebijun, darab differentiate power respect to X. Dan Mama Z sebenarnya dapat benda yang sama. Contohnya kalau pelajar tak nak buat darab 1, dia nak buat ni adalah jawapannya pun boleh. Okey. Yang tu boleh ke? Kalau boleh, Mama Z nak pergi kepada yang lain. Okay. Boleh Mama. Boleh. Mama Z nak buat warna kuning ni pula. Okey, warna kuning tu pula del F del Y pula. Kali ni Y. Mama Z kena salin semula soalan sebiji sebijun, darab differentiate power but now respect to Y. So kita pun tengok yang ini. Bila kita differentiate to Y, kita dapat 2. Jadi del F del Y is equals to E power X plus 2Y. Kemudian Mama kena teruskan sekali lagi supaya Mama Z dapat second order. Del 2F del Y2 sama dengan salin semula soalan sebiji sebijun, darab differentiate respect to Y. Mama Z dapat 2 lagi kat situ. Jadi jawapan untuk ia ini bila Mama combine, dia akan jadi 4 E kuasa X tambah 2Y. So Mama Z copy soalan ni kat bawah. Okay, Mama Z copy dan tulis kat bawah ni. Okay. So sekarang ni Mama Z nak buktikan soalan tanya show that. Mama Z kena tulis jawapan yang tadi iaitu E to the power of X plus 2Y plus 4E to the power of X plus 2Y. Bila Mama Z jumlahkan, Mama Z dapat 5E power X plus 2Y. Dan bila kita tengok soalan, benda ni Mama Z gantikan dengan F, X, Y. Jadi akhirnya terbukti sama dengan yang ini. Okay, kemudian pelajar kena tulis therefore shown. Okay, boleh faham tak nombor 1? Atau mana-mana yang you nak tanya, Mama Z ready untuk menjawab. Nombor 1 kat mana tak faham? Boleh. Dan pelajar memang kena berterus terang dengan Mama. Kena terus terang. SEM 2 kena terus terang sebab SEM 1 resultnya dah okey. Ada masalah? Kalau tak ada, Mama pergi nombor lain. Tak ada Mama. Tak ada? Okey, kalau tak ada, Mama nak pergi nombor 2. Maksudnya nombor 2 dalam kuliah nanti Mama Z tak terang. Mama Z terang kat awak. Okey? So kita tengok soalan nombor 2. Pelajar semua dah masuk ke? Sekejap saya tengok. 25, 24. Pelajar kita ada berapa ya? 14, 28. Oh, ada pelajar yang tak masuk juga lagi ni. Ataupun dia share
device. Okey, nombor 2. Okey, tengok nombor 2. Ya. Okey ke? Okey, Mama Z sambung Kalau tak ada soalan Mama Z sambung. Okey, nombor 2. Kata kuncinya ialah Lagrange. Tu kata kunci. Jadi bila Lagrange, pelajar kena perhatikan dia mesti ada 2 benda. Yang pertama soalan pokok. Yang kedua dia mesti ada constraint. Dia mesti ada constraint. Lepas tu, faham ke Mama Z buat ni? Clue je, bila dapat soalan Lagrange mesti cari 2 benda. Lepas tu awak perhatikan constraint, dia sama dengan 6 dan nota kuliah kata tak boleh sama dengan 6. Dia kena sama dengan 0. Jadi Mama Z terpaksa ubah X tambah Y tolak 6 sama dengan 0. Mama Z buat perubahan pada constraint kerana kita nak sama dengan 0. Kita tak mau sama dengan 6. Kita nak sama dengan 0. Okey, itu kata kunci dia dah. Okey, sekarang step seterusnya Mama Z akan gabungkan. Okey, Mama Z akan gabungkan huruf F kecil ni. Okey, Mama Z kena tulis F besar. Dalam kurungan ada X, ada Y dan dia beza sikit dengan yang semalam, dia kena ada lambda. Itu beza dengan yang semalam. Sama dengan 2X kuasa 3 tambah 8Y kuasa 3 tambah dengan lambda dan kita kena tulis nilai kita tadi ni, constraint kita X tambah Y tolak dengan 6. Okey, step ni sangat penting. Okey, kalau tak faham, terus tanya. Untuk pelajar yang ada masalah differentiation, untuk pelajar yang ada masalah differentiation, Mama Z nasihatkan untuk dia kembangkan yang ini semua. Kembangkan supaya dia lebih nampak. 2X kuasa 3 tambah 8Y kuasa 3 tambah dengan lambda X tambah dengan lambda Y tolak dengan 6 lambda. Siapa yang ada masalah, Mama Z harap dia buat yang bintang 2. Jangan buat bintang 1. Okey. Sampai situ okey? Okey tak sampai situ? Okey, Mama faham. Okey. Kalau boleh kena tulis sama dengan Mama Z ni. Sebab subjektif kena belajar menulis. Okey, so Mama Z buat Fx sama dengan Mama Z buat yang ini dulu. Mama Z dapat 6X kuasa 2. Okey, terus Mama Z lompat sini. Terus lompat sini sebab Mama Z cari yang ada X saja. Mama Z dapat tambah lambda dan teruskan buat sama dengan 0 persamaan 1. Okey, ada soalan semasa buat Fx? Okey, kalau tak ada, Mama Z teruskan. Fy sama dengan mata Mama Z tengok sini dengan tengok situ. Dia adalah 8 pula. Dia adalah 8/3. 24 Y kuasa 2 tambah dengan lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kedua. Okey, beres lagi. So sekarang Mama Z nak buat simultaneous equation. Kita nak buat simultaneous equation. Tujuan utamanya ialah Mama Z nak cuba bunuh lambda. Macam mana kita nak bunuh lambda?
Kita buat Tolak. persamaan 1 tolak persamaan 2. Jadi Mama Z akan dapat 6X kuasa 2 tolak 24Y kuasa 2 sama dengan 0, dan inilah dia persamaan kita yang ketiga kalau kita dah tak nak permudahkan. Kalau pelajar nak permudahkan pun boleh, tak nak pun boleh. Okey, kita dah ada 3 persamaan. Kemudian bila Mama perhatikan, Mama dah buat Fx, Mama dah buat Fy, tertinggal satu lagi. Mama kena buat F lambda sama dengan, jadi Mama Z akan pandang nilai ni, nilai yang ada lambda saja. Yang ini, okey, yang ini, so Mama akan dapat X. Yang ini Mama Z dapat Y. Yang ini Mama Z dapat -6. Selesai buat yang itu, ini adalah X tambah Y tolak persamaan 6. sama dengan 0. Ada soalan ke? Ada soalan tak? Tak ada. Ada. Okey. So Mama Z dah dapat persamaan yang keempat. Okey. Apabila Mama Z tengok ada persamaan 3 dengan 4, Mama Z cuba memudahkan. Okey, memudahkan. Okey, contohnya Mama Z jadikan Y sebagai tajuk kat sini. Kat sini Mama Z buat Y sebagai tajuk. Dia akan jadi positif 6 tolak X, dan Mama Z akan masukkan benda ni dalam persamaan 3. Mama ambil ni, sumbat dalam Y ni. Okey, kita tengok kesan dia jadi apa. Jadi kita ada 6X kuasa 2 tolak 24. Tempat Y tu kita ganti dengan 6 tolak dengan X. Macam tu. Sama dengan 0. Ada kuasa 2. Okey. Boleh lagi sampai situ? Okey. Boleh. So Mama Z teruskan. Yang tak boleh bagi tahu, jangan diam, jangan ingat nak study esok ke lusa. Sebab ambil peluang study dengan Mama Z ni. Tolak dengan 24. Jadi masa kat sinilah awak rasa macam, menyesalnya aku tak pemudahkan tadi. Gitu. Masa sini. Tapi tak apalah sebab kita dah terbuat kan. Okey. Bila Mama Z kembang ni, Mama Z akan dapat 36 tolak dengan 12X tambah dengan X kuasa 2. Okey. Ada kalkulator tak? Cuba bantu Mama Z untuk tekan kalkulator ni. Okey, yang mana boleh tekan, tekan dulu. Mana ni? Okey, kat sini. So Mama Z tekan dulu tu 24 darab 36. Tu 864. Sekejap saya tulis. So saya ada 6X kuasa 2 tolak 864 tambah 24 darab 12. 288X tolak 24 X kuasa 2 sama dengan 0. Dapat sama tak Mama Z? Sama. Sama So Mama Z nak jadikan belah kiri ni 0. Okey, yang pertama Mama Z buat dulu ni 6X dengan negatif 6X kuasa 2 dengan negatif 24X tu dapat berapa? 18. Negatif 18. 18X. So Mama Z bawa sini 18X kuasa 2 tolak 288X tambah dengan 864. Kita jangan risau sebab kita boleh faktor guna kalkulator. Tapi Mama Z nak permudahkan dulu ni. Sekejap 864 tu boleh bagi tak dengan 18? 864 bagi 18 boleh tak? Boleh. Boleh? 48.
Okey, so kalau Mama Z pemudahkan dia jadi X kuasa 2 tolak 288 bagi 18. 16. 16. 16. Yang belakang tadi 864 bagi tadi berapa dapat? 48. 48. Okey, macam tu. Dan yang ni saya tahu awak boleh guna kalkulator. So Mama tunjuklah kat sini. Kita tekan mode, equation dan kita tekan nombor 3. So kita ada 1 sama dengan negatif 16 sama dengan 48 sama dengan. So jawapan kita 12 dengan 4. So X tolak 12, X tolak 4. Jadi X kita sama dengan 12, X kita sama dengan 4. Okey. So sebenarnya Mama Z nak cari nilai titik. Kebetulan Mama Z dapat 2 nilai X. Apabila 2 nilai X, sudah tentu kita akan dapat 2 nilai Y. So Mama Z ambil hak ni tadi. Y sama dengan 6 tolak X. So Mama Z ada Y sama dengan 6 tolak X. Apabila Mama Z ganti X dengan 12, okay, apakah nilai Y Mama Z? Y sama dengan 6 tolak 12. So nilai Y Mama Z ialah negatif 6. Jadi titik Mama Z ialah 12 negatif 6. Okey. Itu benda-benda yang pelajar kena tahulah, dia kena buat balik tu apa. Okey, tu baru Mama Z ganti X 12. Kalau nilai X Mama Z 4, kita akan dapat Y sama dengan 6 tolak 4 sama dengan 2. Jadi titik kita ialah 4, 2. Okey, kita patah balik soalan. Kita dah lupa soalan tanya apa. Okey, soalan nombor 2. Use the method of Lagrange multiplier to find, soalan suruh cari to find minimum value. Dia nak minimum value. Yang kita dapat tadi baru minimum point. Okey, so sekarang Mama Z tengok dah dapat nilai Y. Ada satu lagi nilai tak dapat, nilai lambda. Okay, nilai lambda Mama Z tak cari lagi. Okey, awak pilih. Untuk lambda ni awak pilih. Awak nak pilih persamaan 1 ataupun persamaan 2 yang mudah. Yang mana awak nak pilih? 1. So Mama Z pilih 1. Awak ingat tu 6X kuasa 2 tambah lambda. 1. Okey, ingat apa dah tadi? 6X kuasa 2 tambah lambda sama dengan 0. Jadi untuk titik ni, lambdanya ialah sama dengan negatif 6. Nilai X kita 12 kuasa 2. Cuba seorang tekan kalkulator. 12 kuasa 2 darab dengan negatif 6. Negatif 864. Negatif 88. Kecil 864. 864. Negatif 864. Ni lambda untuk yang atas. Yang bawah pula. Lambda sama dengan, ni untuk yang ni pula Lambda sama dengan negatif 6 darab dengan 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 16. 16 darab 6. 96, betul? Kena kira sekali Mama Z. Betul Negatif 96 betul? Betul. Betul. So Mama Z masih lagi tertanya-tanya. Kita ada 2 critical point. Yang mana satu yang minimum. Dan apakah nilai minimum value?
Jadi Mama Z ambil balik soalan asal ni sebab dia jauh. Okay, Mama Z nak cari minimum value. Okay, tengok betul-betul Mama Z cari macam mana nak cari ni. So Mama Z ada tadi F. Kenapa ya? Okay. So Mama Z ada F. Kenapa? Dia memang jadi highlighter memanjang ni. Sekejap. Mungkin line ni. Jawab sebab saya tak ada nak menulis sebab semua benda jadi highlighter. Okey, tak apalah halang dia jadi highlighter. Ni. Okey, sekarang awak ganti X tu dengan ni. Dengan ni. Ni. Awak ganti X dengan 12, awak ganti Y dengan negatif 6. Kita nak tengok apa dapat. Okay, sementara tu saya buka balik. Okey dulu. Okey, so sekarang ni Mama Z ada F. Nilai X tu Mama Z ganti dengan 12. Nilai Y negatif 6. Okey, kita nak tengok. 12 kuasa 3 tambah 8 negatif 6 kuasa 3. Okey, dapat berapa sini? Masuk dalam kalkulator pun boleh. Yang awak kira dapat berapa? Dapat kosong. Dapat kosong. Okey, yang awak kira dapat kosong. Okey. Awak ada satu lagi nilai. F, awak gantikan nilai X dengan 4, nilai Y dengan 2. Sama dengan 2, 4 kuasa 3 tambah dengan 8, 2 kuasa 3. Okey, dapat berapa jawapan? Satu, dua, 8. So, awak dapat 1, 2, 8. Okey. So, sekarang soalan nak nilai minimum. Jadi, yang mana yang kecil? Kosong ke 128? Kosong. Jadi, awak kena buat kesimpulan kat sini sebagai minimum value. Yang ini akan jadi maximum value. Jadi inilah jawapan kita. Tapi dalam kerja kena buat dua-dua. Kesimpulan bila dia nak minimum value, awak pilih yang atas. Okay. So kita try tengok pilihan jawapan di bawah ni. Okay. So, nombor 1 tu kita salah tu. Nombor 2 kita salah. Kita dapat tadi sekejap. Awak tengok final answer dia yang nombor 1 tadi shown. Nombor 2 jawapannya 192. Betul tak yang kita buat tadi? Ataupun jawapan akhir dia salah. Macam tu kita check. Sekejap Okey. Mama. Ya. Kita salah ganti yang mana? Yang nombor 1 tu saya dapat 1728. Nombor 1. Yang kosong tu kan, yang minimum value tu sepatutnya dapat 1728. Oh, okey. Kita dah check. Mungkin salah sebab jawapan kita salah dah ni. Yang atas maksudnya tu kita salah masuk. Sekejap kita masukkan dalam kalkulator. So, kalkulator Mama Z. Okey. So, sekarang ni kita ada 2 alfa tutup kurungan shift kuasa 3 tambah
8 alpha SD shift kuasa 3. Calculate. Okey, yang titik 12 tu. 12 sama dengan negatif 6 sama dengan tu 1728. Kita betulkan. Okey, kita boleh guna kalkulator. Mungkin awak tertekan kuasa 2. Okey, 1728. Okey, kita double check yang ini pula. Yang ini pula kita double check, tak ada masalah. Kita boleh tekan kalkulator, calculate. Nilai X kita 4, nilai Y kita 2. Kita dapat yang ini 192. Jadi untuk menjawab kehendak soalan, dia kata find minimum value. Jadi Mama Z buat kesimpulan, minimum value, okay, minimum value is 192. Baru dapat seperti jawapan akhir. Boleh faham tak cara Mama Z buat ni? Soalan nombor 2. Okey, kalau ada soalan boleh tanya sebelum Mama Z masuk soalan nombor 3. Dan dalam kuliah minggu depan kena ingatkan Mama Z. Yang mana Mama Z dah bincang, Mama Z tak perlu bincang dalam kuliah. Kalau tak nanti rugi awak. Boleh Mama Z masuk nombor 3? Boleh Mama. Boleh. Okey, saya masuk nombor 3 Nak Boleh, masuk Mama. nombor 3. Sebab benda yang sama ni saya kena ajar berkali-kali sebab kita dah berpecah kelas. Tadi dengan A3 T12 tapi tak boleh nak record untuk dia tadi. Kesian pula dia tadi. Macam nak ganti kelas je. Kesian pelajar. The problem is semua pelajar ada dalam Google Meet kecuali Mama Z. Rasa malu pula tak masuk kelas. Tapi tak boleh, cuba dah tak boleh. Okay, tengok soalan Two types of machines are used to produce a similar spare part. The joint cost, dia sebut tentang cost tapi dia buat huruf F, tak apalah. Okay. For production, blah blah blah, where X are the quantity produced by machine 1. Ingat tu, X tu machine 1. Y are the quantities produced by machine 2. Tu. Kena tengok Mama Z buat warna dia tu. Okey, yang ini Mama Z tukar warna lah. Okey, yang itu Mama Z buat warna pink belacan. Supaya kita nampak nilai X dengan Y tu benda yang berbeza. Okey, dia kata in order for 200 units of the spare part was received. Macam tak habis je ayat dia tu. In order for the okay. In order to minimize, dia mention kat sini minimize cost. What is the quantity should each machine produce? Okay, so sekarang ni kita tak tahu soalan ni adakah dia Lagrange ataupun soalan biasa. Kita tak tahu. Cuma kita tahu bilangan order yang kita dapat tu ada 200. Bermaksud X tambah dengan Y totalnya ialah 200. Itu maklumat yang kita ada. X untuk mesin 1, Y untuk mesin 2, order dia adalah 200. Okay? So kita belik tengok jawapan akhir sekejap. Sekarang takut Mama Z tersalah kan? Maklumlah benda ni benda baru kan? Okay. Cuba awak tengok jawapan nombor 3 ni. Cuba awak tambah X dengan Y. Jadi berapa? 200. 200. Bermaksud jalan kerja Mama Z tadi betul lah. Tu caranya, jangan buat sampai habis baru tengok jawapan akhir. Okey. Mana soalan?
Okey, ni soalan dia. So apabila ada dua benda, yang pertama tadi yang pin belacan, yang ini yang kedua. Kita ulang lagi kaedah Lagrange, iaitu Mama Z kena ubah yang ini kepada X tambah Y tolak 200 sama dengan kosong. Mama Z kena make sure dia mesti sama dengan kosong. Itu yang kena ada dalam constraint. Untuk soalan nombor 2 tadi, dia bagi tahu constraint dia. Dia bagi tahu X tambah Y sama dengan net. Soalan nombor 3, dia rahsiakan dan kata kuncinya ialah soalan ini ada nombor di dalam soalan. Jadi itulah dia petanda kena guna constraint Lagrange. Okey, so sekarang ni Mama Z nak combine soalan asal dia. Okay, soalan asal dia F, jadi F besar, ada X, ada Y, ada lambda. Sama dengan 2X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah dengan XY tambah dengan 500 tambah lambda. Okey, nilai dalam kurungan berapa? Nilai dalam kurungan. X tambah Y tolak 200. X tambah Y tolak dengan 200. Okey, yang ni yang Mama Z buat tadi B-test solve. Okey, Mama Z nak tahu, nak tanya pelajar lah, sebab pelajar yang nak faham ni. Awak okey ke kalau Mama Z tak kembang jadi bintang 2 macam tadi? Nak kembang. Okey, boleh. Tadi Mama Z buat kembang ni ada 2 ni kan? Awak okey tak kalau Mama Z stop sampai sini saja? Kalau tak okey Mama Z kembang, kalau dah okey tak apa. Mana satu? Okey ke tak okey? Tak Yang okey. tak okey ni macam mana? Yang tak okey ni okey ke tak okey awak ni? Okey. Mama Z anggap pelajar okey dah. Kembang je lama. Boleh. So Mama Z teruskan Fx sama dengan 4x tambah y, dalam kurungan sana ada lagi seekor x. So kat sini tinggal seekor lambda. Mama Z buat sama dengan kosong. Inilah dia persamaan 1. Mama Z sambung. Mama Z buat Fy sama dengan 2y tambah x tambah seekor lambda sama dengan kosong. Itu adalah persamaan 2. Okey. So step di sini ialah Mama kena cari cara untuk bunuh lambda. Okey, untuk bunuh lambda ni. So macam mana nak bunuh lambda? 1 tolak 2 boleh? Mama buat 1 tolak 2 boleh? Supaya lambda ni mati dah. Okey, so dia jadi, so kena hati-hati ni. 4x tolak x. Mama ada lagi 3x. Kemudian Mama ada y tolak 2y. So Mama ada negatif y. Sama dengan kosong. Ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, Mama Z dah buat Fx, Mama Z dah buat Fy, masih lagi ada F lambda. Yang Mama Z tak buat ni adalah F lambda, mudah saja. Salin je semua yang ada dalam ni. Sebab tu kita kena buat latihan banyak. Kita akan dapat skip beberapa kaedah. So kita akan dapat X tambah Y tolak 200. Jangan lupa kena samakan dengan kosong kerana ini adalah persamaan yang keempat. Jadi bila Mama Z susun persamaan keempat, Mama Z susun X tambah Y sama dengan 200. Okey, awak dah nampak belum? Yang mana boleh dimatikan, X ataupun Y?
X ke Y? Kita boleh Tambah. matikan Y. Kita boleh matikan Y Y. dengan buat proses tambah. Okey, dengan buat proses tambah. Jadi 3X tambah X, Mama Z akan dapat 4X sama dengan 200. X sama dengan 200 bagi 4, X sama dengan 50. Soalan Mama Z, X tadi tentang apa? 50. Soalan asal, X tadi tentang apa? So Mama Z paste sini kan? Kita tengok balik. X tadi sebenarnya tentang tentang quantity produced by machine 1. So Mama Z tulis sini. Produce by machine 1. Okey, Mama teka Mama teka. Okey, Mama Z teka. Kalau X 50, kita tahu X tambah Y 200. X 50, apakah nilai Y? 150 represent quantity produced by, kita kena nulis sikit, machines 2. Okay, so Mama Z check lagi sekali. Okay, check lagi sekali soalan dia. Okay, dia kata an order for 200 unit of spare part was received. In order to minimize cost, what quantity should each machine produce? Jadi Mama Z dah jawab dah. Produced by machine 1 kena ada 50. Produced by machine 2 kena ada 150. Okey, apa lagi Mama Z tertinggal dalam menjawab soalan ni? Apa lagi yang tak buat? Kita dah ada X, kita tengok soalan kita dah ada X, kita dah ada Y, awak dah ada lambda ke belum? Dah ada lambda ke belum? Belum. Okey, kita tengok persamaan kita yang pertama. Okey, 4X tambah Y tambah lambda sama dengan kosong. Okey, soalan ni tak tanya tau minimum value. Soalan nombor 2 tadi tanya minimum value. Soalan nombor 3 ni dia tanya kuantiti je. Okey. So Mama Z ada sini 4 darab 50 tambah dengan 150 tambah lambda sama dengan kosong. Sekejap. Kenapa dia lari? Sekejap Dia lama orang tak duduk bilik tutur ni. Kan? Duduk seorang-seorang jadi lari sendiri. Okey. So cuba kira 4 darab 50 200. Okey, 200 kalau Mama Z tambah tu Mama Z akan dapat lambda sama dengan negatif 350. Betul tak Mama Z ni? Betul. 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 Okey, so kita dah dapat markah komplit 11. Soalan nombor 3 ni markahnya 11. Tapi jalan kerjanya kalau awak tengok dengan nombor 2 tadi, dia jalan kerja yang hampir sama saja. Okey, hampir sama, cuma nombor 2 tadi markahnya lebih sikit. Sebab soalan simultaneous dia tu susah sikit. Okey. Kita ada masa lagi. Nombor 4, Mama Z dah buat belum? Dalam kuliah semalam dah buat belum nombor 4? Belum. Belum Okey, soalan nombor 4. Okey. Dia kata find max or min or saddle point. Okey.
Lepas tu kita perhatikan soalan kita, dia ada satu benda dan bila kita baca soalan, dalam soalan ni dia ada perkataan second derivative test, iaitu dia bagi clue d-test. Bila ada d-test maksudnya dia bukan Lagrange. Jadi Mama Z akan kira seperti biasa. Yang pertama, fx sama dengan, Mama Z tak tukar jadi f besar. Sebab f besar tu Lagrange. Fx sama dengan, Mama Z buat hot ni dulu, Mama Z dapat y. Buat yang ini dapat negatif 2x. Buat yang ini dapat negatif 3. Okey, ada masalah tak? Fx. Tak ada Okey, Mama Z cari fy sama dengan, Mama Z dapat x tolak dengan 2y tolak dengan 3. Kemudian Mama Z samakan dengan kosong, samakan dengan kosong. Okey, dalam kuliah semalam Mama Z suruh buat satu kotak di sini untuk kita prepare d-test. Jadi Mama Z suruh cari f, mata kita tengok yang hijau, x, nak buat x lagi, kita akan dapat negatif 2. Okey, Mama Z sekarang nak buat fy, Mama Z perhatikan yang hitam. Nak buat y lagi sekali, Mama Z dapat negatif 2. Kemudian Mama Z buat fx, mata Mama Z tengok yang hijau. Dalam yang hijau tu ada tak sebutan y? Dalam yang hijau ni ada tak sebutan y? Ada. Okey, cuba awak differentiate dapat berapa? Dapat 1. Boleh ke tak? Boleh. Jawapan ni buat lagi sekali respect to y. Dapat hak ni 1, hak ni kosong, hak ni kosong. Jadi jawapannya 1. Gitu. Okay, yang dalam ni bukan nak guna sekarang, nak guna nanti semasa second derivative test. Okay, Mama Z akan buat yang ni dulu Okay, awak perhatikan Mama Z ada sekarang negatif 2x positif y sama dengan 3 persamaan 1. Mama ambil pula x x tolak 2y sama dengan 3 persamaan 2. Okey, Mama Z buka soalan dahulu kalau nak tanya. Okey tak? Okey. Okey, so Mama Z guna calculator. Okay. Equation nombor 1. So Mama Z ada negatif 2 sama dengan 1 sama dengan 3 sama dengan 1 sama dengan negatif 2 sama dengan 3 sama dengan, dan jawapannya ialah negatif 3 nilai x, negatif 3 nilai y. So Mama Z dapat x sama dengan negatif 3 dan y juga adalah negatif 3. Jadi dari situ Mama Z simpulkan stationary point is negative 3, negative 3. Mama Z dah berjaya mencari stationary point. Kemudian kita kena guna second derivative test sebab kita nak bagi nama kepada titik ni. Adakah dia maksimum, adakah dia minimum, adakah dia saddle point. Jadi Mama Z buat ujian D-test, Mama Z salin dulu rumus. Exam nanti awak tengok senarai rumus. Sekarang ni Mama Z tolong salin. Okey, Mama Z tolong salin. Okey, Mama Z nak buat test sebab kita nak tahu traffic light kita warna apa. Okey, D nilai X kita negatif 3, nilai Y kita negatif 3.
Dan rujuk dalam kotak -2, -2 tolak 1 kuasa 2. So Mama Z dapat 4 tolak 1 dapatnya 3. 3 besar pada kosong. Jadi traffic light kita berwarna merah. Setuju ke? Setuju. Okey, traffic light kita warna merah. Jadi dekat sini kita kena Setuju. buat kesimpulan sama ada maksimum ataupun minimum. Dan kita kena teruskan perjalanan dengan melihat nilai fxx, iaitu tadi kita dapat berapa tadi? -2, iaitu kurang dari kosong. Okey, kat sini kita kena lukis muka. Muka kita senyum ke masam sekarang ni? Kurang pada Senyum. kosong. Masam. Dia kurang pada kosong, dia akan masam. Dia sedih. Dia kurang, dia sedih. Jadi gambar rajah kita gitu. Dan bila dia masam tu sebenarnya dia adalah clue untuk dapat titik maksimum. Jadi pada awalnya kita kata stationary point kita -33. Selepas kita buat test begini, kita dah tahu bahawa -3 is a maximum point. Okey tak? Okey. Boleh? Okey lah. Kalau ada soalan boleh tanya. So Mama Z dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kalau ikutkan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni, kita dah ulang kaji semua bab 1. Semua bab 1 dah. Cuma awak kena biasakan buat latihan. Nanti dalam kuliah minggu depan, mungkin Mama Z akan buat Lagrange nombor 5, Mama Z takkan buat nombor 2 dan 3. Lagrange nombor 5 Mama Z buat. Nombor 6 pun Lagrange. Okey, nombor 7 soalan biasa. Tapi kita dah buat kot semalam ya, nombor 7. Ke belum? Kuliah semalam kita buat nombor 15 dengan 17 kan? Sudah, awak tak ingat nombor soalan? Okey, nanti ketua kelas assign seorang pelajar tahu yang untuk ingat ni. Nanti Mama Z ajar benda yang sama rugi. Sebab Mama Z guna slide yang sama untuk kuliah slide ni juga, tutor pun yang ni juga. Lepas ngajar kelas awak ni, Mama Z akan padam. Macam tu. So, contoh nanti. Contohnya kelas Nazmi. Nazmi kata dia dah tanda dah. Dia dah siap dah bincang dengan Mama Z ni. Yang ni 1, 2, 3, 4 yang tutor hari ni Nazmi. Kemudian Nazmi kebetulan kuliah Mama Z nombor 17 siap juga. Nombor 15 pun siap juga. Nombor berapa lagi hak kita buat dah? Untuk A1T9, A1T10 kebetulan kuliah Mama Z pula. Jadi awak akan jadi banyak soalan awak bincang dengan saya lah berbanding kelas lain. Sebab itu kena tahu awak bincang yang mana. Tanda dah. Dia kata awak tak awak tanda, Mama Z akan padam, awak kena tanda. Lo ni Mama Z ingat. Bila nak buat latihan nanti tak ingat dah sebab Mama Z lepas ni A2T10 pula lepas ni. Jadi sekejap ni Mama Z off record sekejap.